Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM kita mulakan dengan Liga Juara-Juara Eropah. Gergasi Perancis Paris Saint-Germain atau PSG raih kelebihan selesa selepas sumpaskan kelab senegara Brest 3-0 pada perlawanan pertama play-off di Guingamp. Beraksi di tempat lawan, PSG mendahului pada minit ke-21 menerusi pemain tengah Vitinha yang menyempurnakan sepakan penalti. Skuad kendalian Luis Enrique yang mendominasi permainan kemudian menambah 2 lagi gol. Hasil jaringan Ousmane Dembélé masing-masing pada hujung separuh masa pertama dan minit ke-66. Perlawanan kedua akan berlangsung di Parc des Princes pada 20 Februari ini. Dalam satu lagi pertemuan, Manchester City tumpas 2-3 kepada Real Madrid di Stadium Etihad. Kedua-dua gol City dijaringkan penyerang utamanya Erling Haaland pada babak pertama dan kedua perlawanan, manakala kesemua gol Real dijaringkan pada separuh masa kedua menerusi Kylian Mbappe, Brahim Diaz dan Jude Bellingham. Aksi timbal balik akan berlangsung di Bernabeu pada 20 Februari. Edisi sulung sukan Olimpik Esports akan berlangsung di Riyadh pada 2027. Perkara itu diumum Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC pada Selasa. Pengumuman itu bermakna tamasya berkenaan akan diadakan 2 tahun lebih lewat daripada jangkaan asal. Pada asalnya, edisi pertama dijangka berlangsung pada November tahun ini. Perjanjian mengenai penganjurannya dibercerai dengan negara tuan rumah Arab Saudi tahun lalu. IOC memaklumkan Yayasan Piala Dunia Esports EWCF akan menjadi rakan pengasas bagi tamasya itu. Riyadh turut menjadi penganjur edisi pertama Piala Dunia Esports tahun lalu. Susulan kejayaan itu, IOC putuskan untuk wujudkan Sukan Olimpik Esports dan menandatangani perjanjian 12 tahun dengan Jawatankuasa Olimpik dan Paralimpik Arab Saudi. Jelas IOC sebuah suruhanjaya yang terdiri 6 anggota daripada IOC dan SOPC akan menentukan permainan yang akan dipertandingkan. Aksi Liga Juara-Juara Asia Elite CLE, Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata selepas menumpaskan Central Coast Mariners 2-1 dalam saingan kumpulan Zon Timur di Stadium Central Coast di New South Wales, Australia. Import baharu Alvaro Gonzalez muncul wira apabila menjaringkan kedua-dua gol Harimau Selatan. Babak pertama menyaksikan skuad kendalian Hector Bergoglio menguasai permainan namun gagal membolosi gawang lawan. Mariners pula terpaksa beraksi 10 pemain sepanjang babak kedua selepas penjaga golnya dilayangkan kad merah beberapa minit sebelum separuh masa pertama berakhir. Kelebihan itu digunakan JDT untuk meningkatkan serangan dan berjaya peroleh gol hasil jaringan Gonzalez pada minit ke-64. Namun ia tidak bertahan lama apabila tuan rumah menyamakan kedudukan di minit ke-70. Gonzalez membuktikan pembeliannya berbaloi apabila menanduk gol kemenangan pada minit ke-79. Kemenangan itu menyaksikan JDT kini di tangga kelima kumpulan A selepas mengumpul 11 mata daripada 7 perlawanan. Kejohanan badminton berpasukan campuran Asia BAMTC 2025 di Indonesia, skuad negara bakal turunkan pemain dengan prestasi terbaik bukan berdasarkan ranking semasa dalam aksi pertama kumpulan B menentang Hong Kong hari ini. Jurulatih Persoalangan Lelaki Negara K. Yogendro berkata keputusan itu dibuat selepas disetujui sebulat suara oleh Barisan Kejurulatihan. Dalam pada itu, beliau turut mengesahkan skuad kejurulatihan negara tidak akan cuba bereksperimen untuk memecahkan gandingan sedia ada. Selepas bertemu Hong Kong, Malaysia yang belum pernah melepasi peringkat kumpulan sejak kejohanan ini diperkenalkan pada 2017 akan berdepan musuh tradisi Indonesia esok dalam aksi terakhir kumpulan B. Hanya 2 pasukan terbaik setiap kumpulan akan mara ke suku akhir. Kejohanan sepak takraw Piala Asia 2025, 15 negara bakal berentak pada saingan yang bakal berlangsung di Stadium Titiwangsa Mei ini. Selain Malaysia, edisi sulung ini turut disertai India, Singapura, Brunei, Iraq, Jepun dan Taiwan. Korea Selatan, China, Pakistan, Filipina serta jaguh dunia Thailand juga mengesahkan penyertaan.
Dalam sepak takraw Piala Asia pada tahun ini ada 4 event. Yang pertama adalah regu. Regu ni adalah mandatory. Semua negara wajib menyertai regu. Maknanya ada 15 negara. Acara lain adalah double, kuadran dan juga berpasukan. Maknanya ada 4 event yang akan berlangsung di Stadium Titiwangsa pada 10 hingga 18 Mei 2025. Menurutnya, acara kuadran telah menerima 9 penyertaan manakala double sebanyak 7 penyertaan dan saingan berpasukan mempunyai 8 penyertaan. Beliau menyifatkan jumlah penyertaan memberansangkan itu menunjukkan perkembangan positif dalam kejohanan ini. Dalam pada itu, PSM mencadangkan penambahbaikan dalam sistem challenge atau mencabar keputusan umpire dalam kejohanan antarabangsa kepada Persekutuan Sepak Takraw Asia (ASTAF). Datuk Muhammad Sumali berkata cadangan itu bertujuan memastikan pasukan tidak kehilangan peluang jika keputusan berpihak kepada mereka. Saya mencadangkan kepada staff dan juga e-staff dan saya buat secara official letter semalam untuk kita kena ubah kepada challenge tu. Kalau ada 2, kalau menang kena remain 2. Cadangan itu juga mampu membuatkan perlawanan menjadi lebih menarik dan meningkatkan keadilan dalam kejohanan sepak takraw. Jika diterima, ia akan dilaksanakan di Piala Dunia yang akan berlangsung di Bihar, India pada Mac ini. Persatuan Softball Malaysia optimis pasukan Baseball 5 B5 remaja kebangsaan akan meraih keputusan positif dalam beberapa acara besar tahun ini. Presidennya William Mah Chun Ho berkata, pasukan negara juga akan bersaing di Liga Remaja Asia di Taiwan pada Mac ini. Dalam saingan itu, beliau menyasarkan tempat 3 teratas dalam kejohanan berkenaan yang sekaligus menjadi tiket ke pusingan kelayakan Piala Dunia di Mexico nanti. Kali ini kita pergi Baseball 5 Asia Cup. Apa yang kita sasarkan, kita nak top 3 supaya kita boleh qualify kat World Cup Q3 ni kat Mexico. Lepas tu kita nak sasarkan juga untuk qualify tim ni pergi Youth Olympic tahun depan kat Dhaka 226. Menurutnya, Liga Remaja Asia itu turut menjadi medan persiapan pasukan sebelum beraksi di Tamasya Sukan Si Thailand pada Disember ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih B5, Winston Loh yakin pasukannya sudah bersedia mengharungi cabaran musim ini. Asia Cup ini memang ada sebahagian pemain memang akan kami bawa ke SEA Games. Dan potensi mereka pun tinggi jugalah. Nah, banding dengan pasukan yang lagi senior sikit ni, dia orang pun tak jauh mana lah, cuma 1-2 tahun lebih tua je. Tapi ini pasukan memang bagus. Kalau lamat-lamat ke SEA Games untuk tahun ni memang lagi baguslah. Kami rasa nak capai untuk dapat medal di SEA Games memang tak ada masalah. Seramai 15 bakat cilik tempatan terpilih ke kejohanan Piala Abu Dhabi 2025 mewakili pasukan FC Setia Alam. Kejohanan itu dijadualkan berlangsung 14 hingga 16 Februari ini di Abu Dhabi, Emirates Arab Bersatu, UAE. Pasukan di bawah naungan KB United itu bagaimanapun tidak meletakkan sasaran tinggi. Target kita basically we need to be able to go there and compete. The first thing sebab first time kali ni for FC Setia Alam keluar sejauh itulah ke Abu Dhabi untuk satu tournament yang involve teams daripada Europe, daripada area Arab sana tu. So it will be a good competition for us to test where we are at lah. Menurutnya, persiapan rapi dan latihan telah dilakukan sejak beberapa minggu lalu dan berharap pasukannya dapat pamer aksi terbaik. Sementara itu, salah seorang pemain FC Setia Alam, Ali Azmi, teruja untuk beraksi pada kejuaraan. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.